Pertamanya kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama pada malam ini bertemu untuk kuliah maghrib kita. Saya bercadang mana-mana surau masjid yang ada projektor, saya nak bawa tafsir je ya. Sebab saya ada bahan yang saya nak bacakan tapi saya tertinggal komputer jadi saya baca kitab je lah ya, malam ni. Dan oleh kerana kita dalam musim ibadah korban, jadi saya nak baca beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan ibadah korban ya? Iaitu hadis-hadis Imam Tirmizi sebagai yang dihuraikan oleh Idris Al-Marbawi. Di antaranya sebuah hadis An Rafi' ibn Khadij qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin ya. Fanadda ba'iru min iblil qawm walam yakun ma'ahum khaylun faramahu rajulun bisahmin فحبسه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis ini sebenarnya membicarakan hukum hukum unta dan lembu dan kibas. Apabila unta, lembu atau kibas ni tuan-tuan, dia lari. Bila unta, lembu, kibas asalnya binatang ternak kan, asalnya binatang jinak sebab ia binatang ternak. Kalau tiba-tiba dia lari tiba-tiba, maknanya dia telah menjadi binatang liar. Hukum dia, memadakah dipanah dengan anak panah bagi menghalalkannya atau tidak? Jadi dia dah lari, dia dah liar, nak tangkap dah tak boleh. Jadi boleh tak? Maknanya panah aja dia. Panah dia dengan niat sembelih, mati sakit atau mati langgar di lori, itu bangkai. Tapi kalau dia mati kerana disembelih, itu bukan bangkai dan hukum dia boleh makan. Tapi dalam Islam ada dua jenis binatang bangkainya halal, yakni apabila dia mati dalam keadaan tidak disembelih, halal juga dimakan. Pertamanya yang kuasa menyembelihnya, yang keduanya yang liar dan yang hendak mengutan. Maksudnya yang binatang ada dua jenis. Yang pertama yang kita boleh sembelih dia, jinak, boleh pegang, boleh tangkap, boleh ikat, boleh sembelih. Yang kedua jenis liar, dia nak lari masuk hutan. Mengutan tu maksudnya dia nak lari masuk hutan. Maka yang kuasa menyembelihnya itu tiada halal ia melainkan dengan sembelih pada halqum dan lubang lubang halqum inilah halqum dan urat merihnya.
Manakala boleh binatang yang jinak, kena sembelih, putuskan halqum dia dan 2 urat merihnya, ya. Maka ijma' ulama atasnya, sama ada pada yang jinak dan yang jalang, apabila upaya menyembelihnya seperti bahawa ditangkap akan perburuan itu atau menjadi jinak ia, maka tiadalah halal melainkan dengan sembelih pada halqum dan lubang dan 2 urat merihnya, ya. Maknanya tuan-tuan, kalau binatang tu jinak boleh pegang, kena sembelih. Kalau tak jinak pun, tapi kita boleh tangkap dia, boleh tangkap dia, maka kena juga sembelih, ya. Ini 2 jenis binatang, yang jinak dan yang boleh ditangkap, yang mampu berupaya untuk ditangkap. Ini kena sembelih, yakni putuskan halqumnya dan 2 urat merihnya, ya, dengan pisau yang tajam. Dan ada pun yang liar seperti perburuan, maka sekalian juzuk badannya tempat sembelih. Ya. Ada pun binatang yang liar yang tak boleh ditangkap, yang susah nak tangkap, maka sekalian bahagian badan dia adalah tempat sembelih. Kalau binatang yang jinak dan boleh ditangkap tadi, tempat penyembelihannya ialah tengkuk dia, leher dia, ya, halqum dan urat merihnya. Tapi kalau binatang jenis liar, tak boleh nak ditangkap, kejar lari, maka pada waktu itu tuan-tuan, seluruh bahagian tubuhnya jadi tempat penyembelihan. Kita panahlah kat mana-mana. Di mana pun anak panah tu kena kat tubuh dia, mati dia, maka dia halal. Ya, tempat yang dilukakan tadi itu menjadi tempat penyembelihan, ya. Dan ada pun yang liar seperti perburuan, maka sekalian juzuk badannya tempat sembelih selama ia mengutan itu. Selagi dia liar tu lah, selagi tak boleh tangkap tu, maknanya itu cara menyembelih dia. Umpamanya ada lembu, lari-lari jatuh dalam lubang, nak keluarkan tak boleh, tak boleh nak keluarkan. Dan kalau dia luka pula, boleh bawa kematian. Pada masa tu tikam je lah, mana-mana bahagian yang dapat tikam, ya. Terutamanya kalau kepala duduk bawah, kan. Kalau kepala duduk atas tu mungkin boleh capai juga tengkuk dia. Terutamanya kepala dia duduk bawah, tikamlah bagaimana kita boleh tikam, dan itu sudah menghalalkan lembu itu tadi, ya. Maka apabila dipanahkan dia dengan panah atau dilepaskan atasnya anjing atau helang perburuan, maka ditangkapnya oleh anjing dan helang perburuan tadi dan mati dengannya, halallah ia dengan ijma'. Nampak? 3 cara disebut tadi. Mula-mula panah, panah dia, mati dia dengan anak panah tu, halal. Dan tempat dia kena luka tu, itu tempat penyembelihan dia. Yang kedua, anjing buruan. Katalah burung, anjing ni dia buru burung tu, dia buru, dia kokak burung tu, mati burung tu, halal. Itu yang setengah ulama dia mengatakan, ada ulama kata, berbeza pendapat dengan mazhab Syafi'i, ya. Sebab tengok dia kata berburu, mana anjing tu berburu kokak, boleh ambil binatang tu, boleh makan, halal. Ya, sebab dia ada khilaf, ada khilaf. Cuma dalam bab anjing ni dia ada beza. Anjing berburu tak apa, anjing jaga rumah tak apa. Anjing nak jaga rumah, keselamatan rumah, duduk luar rumah, ya. Anjing nak jaga tanaman tak apa, anjing nak jaga ternakan tak apa, ya. Tapi nak dipelihara sebagai pet, itu tidak dibenarkan menurut sebahagian ulama.
ya, walaupun dibenarkan oleh sebahagian yang lain. Ya, baik. Okey, dan apabila ataupun dia kata anjing tadi, ataupun burung elang. Ada juga burung elang jenis dilatih. Jadi dia juga tolong memburu juga. Dia pun guna cakar kuku dia. Dia tangkap binatang buruan kita. Yang kecil lah. Kalau besar mungkin tak mati dengan kuku dia kan. Yang kecil-kecil. Kalau mati binatang buruan tu dia kuku apa tadi? Elang tadi, sah. Binatang yang ditangkap dengan kuku burung elang tadi. Halal lah ia dengan ijma'. Halal ni dengan ijma' ulama. Maknanya tak usah ragu. Ijma' ulama halal. Dia mati kerana anak panah kita, dia mati kerana gigit di anjing perburuan kita, dia mati kerana dicekak oleh burung elang kita, ketiga-tiganya halal dagingnya untuk dimakan dengan ijma'. Dan apabila jadi liar oleh yang jinak, seperti memencilnya seekor unta atau lembu atau kuda, maksudnya binatang tu asalnya jinak. Dia kuda, lembu asalnya jinak. Tiba-tiba pula dia berlari, dia lari lah sehingga tak boleh dikejar. Tak kira lah dia unta ke, lembu ke, kuda ke, biri-biri ke, daripada kawan-kawannya lari mengutan, dia lari masuk hutan misalnya, maka ialah pada hukum binatang liar juga. Maknanya walaupun binatang tu asalnya binatang jinak, tapi kalau tiba-tiba dia lari dan susah nak tangkap dah, maka dia boleh ambil hukum binatang liar juga tadi. Boleh dipanah, ataupun dengan dua cara tadi. Maka halallah dibunuh dengan panah atau ditayang dengan lembing. Lembing pun boleh. Panah ke, lembing ke, dari jauh, lempar lembing dari jauh. Pasal kita nak pergi dekat, tangkap dia lari. Nak pergi dekat, tangkap dia lari. Dah petang dah ni. Dah petang dah ni. Tak boleh dah. Masa ambil lembing, kita lempar lembing dari jauh. Atau dilepaskan anjing perburuan dan elang sebagai masalah kerbau atau lembu jatuh dalam telaga. Ini contoh saya sebut tadilah. Umpamanya ada kerbau atau lembu jatuh dalam telaga. Zaman dulu kan banyak telaga, banyak telaga zaman dulu. Jadi ada lembu kerbau jatuh telaga, kepala ke bawah. Kepala dia jatuh tu, kepala kat belah bawah. Jadi nak kerat tengkuk dia memang tak boleh. Maka ialah serupa belaka hukumnya, yakni rodoklah dengan lembing. Bahasa dia, rodoklah dengan lembing atau senjata tajam yang mematikan mana-mana tempat tubuhnya, jadi halal ia. Jadi mana kalau lembu, dia bagi contoh lah. Dia kata kalau binatang liar yang diburu, boleh panah, boleh lembing. Kalau sekiranya binatang tu asalnya jinak, tapi dia lari, hukum sama macam binatang liar juga. Ataupun dia bukan lari, dia jatuh, perigi, susah nak bawa keluar, dan dia mungkin mati, dan begitu saja jadi bangkai. Maka boleh juga digunakan kaedah tadi untuk mendapatkan hukum penyembelihannya. Boleh dipanah, dilembing dan seumpamanya. Okey. Jika lembu kerbau jatuh dalam mana tadi, maka rodoklah dengan lembing atau senjata tajam yang mematikan mana-mana tempat tubuhnya, jadi halal dia. Bolehlah cucuk je, ambil lembing, tikam kat mana-mana bahagian tubuh dia. Kan sebab tadi disebut dalam keadaan macam tu, semua bahagian tubuh dia adalah tempat sembelihan. Jadi tikamlah kat mana-mana
yang boleh mematikan dia. Okey? Tapi kalau jinak boleh ditangkap, kena sembelih, wajib sembelih. Kalau jinak boleh ditangkap, kita buat macam tu juga, tidak halal untuk dimakan, ya. Bermula dalil segala yang di atas ini telah lalu beberapa hadis, dan ini satu lagi daripadanya, iaitu yang saya baca tadi, awal-awal tadi. Tadi saya dah baca matan dia, kali ini saya baca terjemahan dia. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Rafi' bin Khadij. Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu katanya, adalah kami serta Nabi SAW di dalam satu musafir, maka memencil lari satu ekor unta daripada unta-unta satu kaum, dan tiada ada serta mereka kuda akan menghambatnya. Unta tu lari dan mereka tak ada kuda nak buru nak tangkap balik unta tu, ya. Maka memanah akan dia oleh seorang laki-laki dengan panahnya, maka memperhenti akan dia oleh Allah, ya. Maka dia panah, berhentilah siapa tadi tu, unta tadi tu. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya bagi ini binatang-binatang liar seperti yang liar. Maknanya unta yang lari ni walaupun asalnya jinak, bila dia dah lari susah nak tangkap, maka hukum dia sama macam binatang liar. Ali hadhil bahaim awabida ka'awabid, ya. Unta yang dah jadi liar ni, dia sama macam hukum maknanya binatang yang liar, maknanya dia boleh dibunuh, dah halal darahnya dengan cara memanah tadi, ya. Dengan cara memanah tadi, ya. Bahawasanya bagi ini binatang-binatang liar, bagi ini, ya, maka dia sama macam binatang-binatang liar, seperti yang liar daripada binatang liar. Maka barang mana yang memperbuat di hadapannya akan ini, maka perbuatlah dengan semacam ini. Nabi kata kalau lepas ni jumpa lagi kes macam ni, binatang yang nak kita sembelih lari, tak boleh nak tangkap, buatlah, panahlah, lontarlah lembing, panahlah, lontarlah lembing, maka halal darah dia, walaupun dia tidak mati mengikut kaedah sembelihan yang sepatutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mereka yang menonton siaran Go Live, ya, saya back screenkan handphone. Jadi bila saya minum tadi, dia nampak macam saya minum tangan kanan, tangan kiri. Sebenarnya saya minum tangan kanan, ya. Perlu tuan kan, ada je masuk dalam tu. Ustaz minum tangan kiri, dia kata kan, gitu. Jadi sebenarnya saya minum tangan kanan. Tapi bila dalam Go Live ni, bila saya selfie, guna kaedah selfie, tangan kanan tu nampak macam tangan kiri dalam rakaman. Jadi harap maklumlah, ya. Di surau tak apa nampak, di dalam rakaman tu dia nampak macam tangan kiri, ya. Baik. Jaga-jaga, kata Ibn Marwawi lagi. Kata ashabuna, dan tiada yang dikendaki dengan liar itu semata-mata nama lari, ya. Jangan semata-mata lembu tu lari, dah anggap liar dah. Jangan. Jadi jangan, dan tiada dikendaki dengan liar itu semata-mata nama lari, bahkan jika lemah menghambatnya, dan jika bertolong sekalipun haruslah memanahnya, ya. Maknanya setakat lari itu belum liar lagi, kena cuba kejar dulu, kena cuba tangkap dulu. Bila dah susah sangat nak tangkap, barulah masa tu kita panah, ya, untuk menghalalkan dagingnya. Dan jika tiada demikian, nescaya tiada halal ia, melainkan dengan sembelih. Lihatlah tafsir bab ini dengan panjangnya di dalam syarah Muslim
pada bab jawaz zabh bikulli ma anharud dam, ya, harus penyembelihan dengan setiap apa yang mengalirkan darah. Ya, mengalirkan darah. Ini bab lain lah, ya. Kita tak mungkin tak sempat jumpa kot. Kalau ada rezeki jumpalah bab tu. Tapi maknanya telah dibahaskan. Jadi kalau setakat lembu tu lari, kita ikat kat pokok, ikatan terlepas, lari dia. Kena cuba tangkap dulu, kena cuba kejar dulu. Dah puas kejar, dah puas cuba tangkap, usaha dah maksimum dah, tak boleh juga tangkap, masa tu barulah dianggap ia lembu liar, yang boleh dipanah atau dilontar lembing untuk menghalalkan darahnya. Okey, baik. Habis hadis tu. Kita baca satu lagi hadis. Ya, abwabul adha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adamiyyun min amalin yawm an-nahri ahabba ila Allah min ihraq ad-dam innaha latati yawm al-qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa azlaliha wa inna ad-dam la yaqa'u min Allah bimakanin qabla la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsa. Baik. Hadis ini menyatakan kelebihan melakukan ibadat kurban. Ya, baik. Hadis ini menyatakan kelebihan menyembelih kurban. Ya. Bermula menyembelih kurban itu ialah menyembelih unta atau lembu atau biri-biri. Iaitu binatang ternakan 4 kaki. Ayam itik tak boleh kurban. Sebut contoh ayam itik tadi sekadar untuk tengok daging dia jadi halal ke, kan? Katalah ayam hutan, kan? Kita tak terkejar dah, nak panah pun tak kena. Lepas tu kita hantar anjing kita kokak ayam tu, mati dia. Halal ayam hutan tu. Tapi dia halal daging lah, nak ceritanya. Bukan nak beritahu dia boleh buat korban. Tak. Dalam bab korban, yang hanya boleh dikorbankan binatang ternakan, iaitu yang 4 kaki. Ada orang kata balik bayar pun 4 kaki, ustaz. Itu kena faham lah. Dia ada hukum khas, dia hukum haram. Di Sabah ada sembelih babi. Babi itu dah masuk Islam, dah mengucap syahadah katanya. Adalah cerita, tak betul tidak saya pun tak tahu. Ini kawan-kawan cerita. Saya baru-baru sampai Sabah nak cerita. Tak betul tidak, wallahualam. Jadi binatang yang 4 kaki, contohnya unta, lembu atau biri-biri, kambing, kerana berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari raya haji. Sembelih korban ni dia ada hari dia. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Kan? Itu hari dia. Kalau kita tidak sembelih pada hari itu, dia tak boleh jadi korban. Dia boleh jadi akikah. Kita niat akikah boleh. Akikah dia tidak ada tarikh tertentu. Dia merujuk kepada umur anak kita lah. Biasanya sunat selepas 7 hari kan buat akikah. Tak kira lah hari apa, bulan mana pun. Tapi korban mesti ikut tarikh yang diberi itu, baru jadi korban. Kalau sembelih waktu lain, dia tak jadi korban. Dia jadi sedekah, atau seumpamanya. Pada hari raya haji hingga akhir hari tasyrik. Dan maksud tu sebab sebenarnya raya haji ini dia lebih panjang daripada raya puasa, kan? 3 hari raya haji, 4 termasuk hari sembelih tu, kan? Tapi kita raya haji sehari je, kan? Raya puasa sebenarnya sehari je, tapi tahun ni kita raya sampai 36 hari. Syawal tahun ni 36 Syawal.
Dah habis Syawal dah. 6 hari selepas Syawal masih ada sambutan raya Aidilfitri lagi. Tak apalah, setakat nak buat sambutan tu tak apa kan Lain kali kalau nak buat sambutan Aidilfitri di luar daripada bulan Syawal kan, jangan sebut sambutan Aidilfitri. Kenduri sempena Aidilfitri, sempena lah. Aidilfitri dah terlepas, jadi kita ni sempena, barulah tepat kan. Ini Syawal dah habis, jadi orang kata Syawal ada 36 hari tu kan. Tu benda ya. Nampak? Jadi ada 4 hari kita raya haji, dan disedekahkan dia. Ibadah korban yang kita sembelih tadi, dagingnya disedekahkan setengahnya kepada jiran dan setengahnya kepada fuqara. Nampak? Ibadah korban ni, daging korban ni bukan untuk orang miskin je. Jiran kita yang tak miskin pun berhak dapat daging kita. Boleh bagi juga. Jangan kaya tak usah bagi. Kan? Tak betul. Ya, daging korban ni orang yang kaya pun dia boleh dapat. Umpamanya dia adalah jiran kita. Dia boleh dapat daging korban kita. Dan kepada fuqara tentunya lah, dan masakin, dan setengahnya berikan makan ahli di rumah. Boleh daging korban, sebahagiannya makan untuk ahli keluarga di rumah. Sebagaimana lagi akan dinyatakan bicaranya di dalam bab yang akan datang. Nanti kata dia akan bincanglah dengan lebih detail lagi. Jadi sebahagian hadiah pada jiran, sebahagian pada fakir miskin, dan sebahagian kita makan rumah. Kita sembelih lembu kan. Lepas tu kita ambil, kita kata kepala ni sedekahkan. Lembu tubuh lain tu kita ambil ke rumah. Tak jadilah. Itu tak jadi. Maknanya patut-patutlah. Yang bahagian yang patut-patut. Itu pembahagian dia tuan-tuan. Nanti banyaklah perbincangan dia kan, macam-macam. Yang rumit-rumit semua. Contoh macam isu yang hangat dibincangkan, bahagian daging korban diberi kepada penyembelih, sedangkan penyembelih tu dia tak layak dapat daging korban. Itu haram. Kecuali dia pun penerima juga. Bolehlah dapat. Dia pun tukang korban juga dapat bagian. Kalau dia dah tolong bukan penyembelih, macam tukang lapar, tolong lapar tu. Habis dia dah tolong penat, bagi dia duit. Bagi duit, bagi pelekat, bagi baju, ataupun bagi daging, tapi daging lain kan, yang dibeli ke apa ke. Yang korban tak boleh. Yang ini dah dibahaskan dulu. Nak cerita contoh je lah. Jadi perbahasan hangat pada tahun lepas. Baik, sambung lagi. Maka amatlah dituntut akan dia oleh syarak. Syarak tuntut sangat kita melakukan ibadah korban. Kalau kita nak cerdik kan, kita setahun tu kita dah mula plan dah nak buat ibadah korban. Jangkanya lembu berapa harga? 600. Kalau 10 bulan, RM60 sebulan. Simpan. Lepas raya haji tahun lepas tu, simpan RM60 sebulan. Menjelang raya haji, dapatlah 600. Ataupun boleh juga buat advance. Kita buat korban dulu, tapi belanja bulanan kita nanti untuk setahun akan datang, potong RM60 untuk cover balik korban kita. Ni bagi orang tak ada duit lah. Ni cerita orang tak ada duit nak korban. Dia boleh juga. Dia kena plan daripada awal. Orang yang memang sentiasa ada duit lebih kan, duit dia bersepah-sepah kat rumah dia. Dalam laci ada, bawah meja ada, bawah sofa ada, bawah tilam ada kan. Orang macam ni tak payahlah. Anytime dia keluar duit, dia bagi ibadah korban. Kita yang jenis tak ada duit tapi nak buat ibadah korban, sebab pahala dia besar tuan-tuan. Jadi kalau kita baca hadis nanti dan hadis-hadis lain, besar pahala dia, rugi kita tak berkorban. Rugi. Jadi kita kena buat macam tu. Kita plan setahun, kita plan kata bang. Plan. Rancang setahun RM60, RM60. Cukup nak kata. Ataupun
kita pakai duit yang ada dulu, kita plan potong pula setahun akan datang RM60 untuk collect balik duit yang kita lakukan sebagai ibadah korban. Kan? Ini bagi orang susah. Macam saya tahun ni, saya nak buat korban apa? Daging murah 300.5. Jadilah 300.5. Tapi kat luar lah, korban kat luar. Kat mana? Thailand ke mana saya tengok keluar. Dah tak nak cari 600 tu tak larat rasanya. Jadi dapat apa, dah ada peluang 300.5 jadilah. Sekarang asal buat juga daripada tak buat langsung. Tapi sebenarnya lebih baik korban ni lebih baik dekat tempat kita, ya. Afdal korban ialah tempat kita, tapi tak salah kita korban tempat lain, ya. Baik. Maka barang siapa hendak mempersediakan tunggangan bagi negeri akhirat, maka pilihlah mana-mana binatang, unta atau lembu atau biri-biri, buatkan korban di dunia ini. Sebab ada hadis sebut, tuan-tuan, di padang mahsyar nanti Nabi kata kita manusia ni ada 3 golongan. Golongan yang pertama, dia jalan, dia bergerak atas kenderaan di padang mahsyar. Golongan yang kedua, dia berjalan kaki. Golongan yang ketiga, ia berjalan atas kepala dia. Ni 3 golongan. Jadi kalau kita ni tak dapat golongan naik kenderaan, jalan kaki pun jadilah. Jangan jadi golongan yang berjalan atas kepala di padang mahsyar nanti. Sahabat tanya, jalan atas kepala Rasulullah, macam mana jalan atas kepala? Rasulullah kata, Tuhan yang menjalankan hamba-Nya atas kaki, Tuhan itu jugalah nanti di mahsyar menjalankan hamba-Nya atas kepala. Bayang tuan-tuan, kaki ni, tapak kaki ni kulit tebal. Sebab apa Tuhan jadikan kulit tapak kaki tebal? Sebab dia nak menanggung benda kasar. Tambah orang zaman dulu tak pakai kasut kan. Sebab tu kulit tapak kaki ni tebal. Dia boleh pijak batu, dia boleh pijak macam-macam. Dia kulit dia tebal, memang dia dicipta untuk memijak batu, kerikil dan seumpamanya. Kulit muka nipis. Bayangkan tiba-tiba yang sepatutnya jumpa batu, kerikil apa semua, kaki, tiba-tiba muka yang jumpa. Bayang, ya? Pasal besok kita jalan atas muka, atas kepala. Ada setengah ulama' dia kata jalan atas kepala tu macam mana? Malaikat pegang kaki dia, kepala dia terjatuh masih atas tanah. Malaikat heret dia daripada kaki, tarik kaki dia, maka muka dia terheret atas tanah. Itu ada salah satu bentuk tafsiran jalan atas muka tu, antaranya ni begitu, ya? Jadi kalau kita tak dapat jalan atas kenderaan, jalan kaki pun jadi di padang mahsyar. Tapi apa salahnya kita menyiapkan kenderaan kita di padang mahsyar besok? Antara persiapan kenderaan di padang mahsyar ialah ibadat korban. Kenapa kena buat banyak kali? Sebab tak tahu yang mana Tuhan terima kan. Kita tak tahu ibadat korban mana Tuhan terima. Kita buat tahun lepas, tahu ke Tuhan terima? Tak tahu. Cuma kita mengharapkan Tuhan terima. Tapi kalau Tuhan tak terima, jenuh. Jadi kita buat lagi bila ada peluang lagi. Buat beberapa kali yang kita mampu. Supaya salah satu daripadanya Tuhan terima. Apatahlah lagi kalau semuanya Tuhan terima. Supaya kita jadi berkenderaan di padang mahsyar nanti. Kat padang mahsyar kita ada kenderaan. Orang yang melakukan ibadah korban ialah orang yang nak sediakan kenderaan dia di padang mahsyar. Dan Allah Subhanahu wa taala amat suka akan orang yang berkorban itu. Dan pahala bagi orang yang berkorban itu tiada terkirakan banyaknya. Segianya datang pada hadis yang saya bacakan tadi. Demikian maksudnya. Ini maksud hadis yang saya bacakan. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, lagi isterinya namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW
Bersabda ia, tiada beramal anak Adam akan amal pada hari raya haji itu yang lebih suka kepada Allah daripada menumpahkan darah, yakni menyembelih binatang, kerana berkorban dan melakukan ibadat pada Allah. Allah suka kita buat ibadat pada hari raya haji. Tapi dalam banyak-banyak ibadat yang kita nak buat pada hari raya haji itu, ibadat yang paling Allah suka ialah menumpahkan darah binatang kurban. Ihraqid dam, menumpahkan darah binatang kurban. Itu Allah. Hadis ni sebut ibadat yang paling Allah suka kita buat pada musim haji. Pada bulan Zulhijjah lah umumnya. Pada musim haji khususnya. Boleh kita boleh bersedekah, boleh sembahyang sunat, boleh baca Quran, boleh buat itu, boleh buat ini. Tetapi yang paling Tuhan suka menyembelih ibadah kurban. Ini dia. Kalau kita berasa perlu nak buat yang Allah lebih suka, buat, usahakanlah. Melakukan ibadah yang Allah paling suka. Sebab takut tahun depan tak ada peluang. Kita mungkin hidup, mungkin itu pun masih mungkin, ya tuan-tuan. Kita mungkin hidup tahun ini untuk raya haji, mungkin. Pasal dah dekat, nampak mungkin lah kot. Tapi tahun depan tu jauh. Sebenarnya bulan depan tu pun belum tentu lagi kan. 1 September ya. Raya haji bila? Kan 1 September kan. Itu pun belum tentu sempat. Apa lagi kalau nak fikir tahun depan. Sebab tu kalau sempat 1 September ni tuan-tuan, buatlah ibadah korban. Benda ibadat yang Allah paling suka. Kita buat tu dengan niat, Allah, aku buat ni pasal apa Tuhan? Pasal ini benda kau paling suka. Aku dengar ni lah ibadat kau paling suka. Aku buat ni Tuhan. Aku buat benda yang kau paling suka. Macam bila kita sayangkan seseorang, kita akan buat benda yang dia paling suka. Kita masak untuk suami kita gulai yang dia paling suka. Kita belikan isteri kita makanan yang dia paling suka. Jangan tanya benda yang dia paling suka, bahaya. Dia sebut benda kita tak mampu beli, susah. Kita belikan dia makanan yang paling dia suka. Anak kita masak makanan yang paling dia suka. Sebab sayang, sebab kasih. Begitulah dengan Allah. Kalau kita sayang Allah, kasih Allah, nak buktikan kasih sayang kita pada Allah, kita nak buat ibadat yang paling Allah suka pada hari raya haji nanti. Berusahalah tuan-tuan. Saya dah bagi kaedah tadi. Tuan-tuan dah terlepas nak menyimpan sejak tahun lepas. Tapi tuan-tuan boleh buat secara advance punya. Kan? Pakai dulu duit yang ada untuk sembelih. Kemudian setiap bulan akan datang potong RM60, RM60. Cukup 10 bulan, dapatlah 650. Terkumpul balik duit ibadah korban yang kita telah gunakan tadi. Jadi dapatlah buat korban. Kalau tak pun tuan-tuan cari. Macam saya kan jumpa korban 350. Cepat-cepat sambal kan, dapatlah. Itu pun saya sebenarnya tengah fikir ni, timbang nak buat yang kat sini ke nak buat yang tu. Saya tengah usaha ni, tengah fikir timbang ni. Tengah fikir. Ajak hati nak buat juga yang kat sini tu, yang 650 kan. Sekarang lembu berapa cikgu? 650 kan? 650. Saya ingat nak usahakan yang tu jugalah, tengok macam mana. Tapi kalau dah tak boleh pergi nanti, saya buatlah yang 350 tu. Jadi jadilah. Tapi malu pula dengan Tuhan kan. Kau tengah aku 350 ya. Syurga nak tempat terbaik kan. Gitu. Saya nak usahakan tuan-tuan, insya-Allah. Kita sama-samalah berazam tuan-tuan, sebab kita masih ada peluang lagi kan. Ada peluang. Insya-Allah. Macam Zainul tak apa, dapat projek besar katanya kan. Projek besar abang dia dapat. Memang 3-4 ekor lembu kot dia sembelih tahu ni. Usik dia. Abang Zainul ni, apa nama mental Syekh? Nama mental lah luput. Allah lupa apa nama dia? Badrul. Abang dia Zainul. Baik. Dan bahawasanya, sambungan hadis, dan bahawasanya datang ia supaya
dinaik dan ditunggang oleh tuannya. Pertama, kita buat ibadah korban tadi untuk apa? Kita tumpahkan darah unta, lembu, kerbau tadi, kambing, biri-biri tadi untuk apa? Untuk dapat keredaan Allah. Sebab itulah ibadat yang Allah paling suka kita lakukan pada hari raya haji. Dan bahawasanya kita nak pula lembu tu tadi yang kita sembelih tadi itu datang ia supaya dinaik dan ditunggang oleh tuannya pada hari kiamat dengan cukup juzuk tubuhnya, dengan tanduknya dan bulunya dan kukunya. Kalau ikut hadis ni, binatang tu lah yang datang. Kalau ikut hadis ni, ya, Alfa tak datang, Mercedes tak datang. Kalau ikut bunyi hadis ni lah, mana binatang tu lah yang datang. Kalau di padang mahsyar sibuk nak tunggang Mercedes juga, tak tahulah nak cakap, kan? Kalau ikut hadis ni, tapi tak mustahil juga, ya, ia bandingan, kan, sebarang bentuk kenderaan. Tapi kalau ikut mata hadis ni, memang lembu tu datang juga. Lembu yang kita sembelih tu yang datang. Cukup, walaupun dia dah dimasak, dia apa, digulai, dia akan datang pada hari kiamat. Cukup sifat dia, bulu dia pun ada, tanduk pun ada, untuk kita menunggangnya. Untuk kita tunggang ke atasnya, menjadi kenderaan kita di padang mahsyar. Dan bahawasanya darah sembelih itu jatuh daripada Allah dengan satu tempat dahulu daripada bahawa jatuh ia daripada bumi, yakni Allah Ta'ala kabul akan ibadatnya itu sebelum jatuh darah sembelih itu ke bumi. Ibadat yang Allah jamin diterima oleh Allah. Kalau ikhlas, duit yang kita guna bersih, tidak harta halal, bukan duit pusaka yang kita curi daripada adik-beradik, bukan harta pusaka yang kita curi daripada anak saudara. Harta bersih, harta kita, kemudian kita ikhlas berkorban, Tuhan jamin sebelum darah tu menitik ke tanah, Tuhan dah terima dah ibadat korban kita. Tuhan dah beri kita pahala dah. Dalam sebuah hadis lain, Tuhan kata, Tuhan beri, Nabi kata pahala dia sebanyak bulu yang ada di tubuh binatang tu. Boleh kira bulu tak tuan-tuan? Boleh? Mana boleh kira bulu? Mr. Bean pun dia tak kira bulu, dia cuma kira kambing dia dalam gambar untuk tidur. Itu pun untuk dia tidur, kan? Ya, bulu tak boleh kira. Sehingga ada sahabat Lurus Bendul, dia tanya Nabi, dia kata, bagaimana kalau binatang korban tu tak ada bulu? Nampak? Sahabat Nabi boleh tanya soalan macam tu. Wah Rasulullah, macam mana kalau binatang korban kita tak ada bulu? Rasulullah kata, umpama ada bulu lah, kata Nabi. Mana bandingan lah. Katalah lembu tu tiba tak ada bulu dia, tak ada bulu dia, atau binatang yang tak berbulu kita sembelih, maka umpama dia ada bulu lah, maka sebanyak itulah pahala orang yang korban. Sebelum darah binatang tu menitik ke tanah, pahala sebanyak bulu binatang tu Tuhan beri kita dah, beri kepada kita dah. Ni saya nak cakap petua saya lah, rahsia tuan-tuan, ya. Nak rezeki murah, buat ibadah korban, ya. Murah rezeki, insya-Allah, ya. Baik. Maka manakala mengetahui seseorang akan yang demikian, maka hendaklah bersihkan olehmu semua akan diri dengan sebabnya. Jadikan, mana bersihkan diri, mana kita buat ibadah korban tu biar betul ikhlas, bukan nak berbangga. Dia orang paling banyak taja lembu untuk korban. Tak nak macam tu. Kita korban dengan ikhlas. Jadikan di dalam niat hati menyembelih itu sebagai dapat satu kurnia Tuhannya dengan percuma daripadanya. Kata Abu Isa, bermula hadis ini gharib, dan lagi katanya, dan diriwayatkan kepada Rasulullah SAW bahwasanya bersabda ia pada penyembelihan bagi tuannya
dengan tiap-tiap bulunya hasanah, dan diriwayatkan dengan segala tanduknya. Ini saya dah sebut awal-awal tadi. Dia tambah, dia sebut sini ada hadis nanti akan datang, Nabi sebut pahala menyembelih korban ni ialah sebanyak bulu dia, bulu binatang yang kita sembelih, termasuk tanduk-tanduk dia sekali. Pahala tanduk-tanduk dia sekali. Besarnya pahala orang yang melakukan ibadah korban. Betul ya? InsyaAllah. Saya rasa setakat itulah untuk kita pada malam ni. Moga-moga kita bersama-sama diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dalam usaha kita untuk menambah ilmu kita daripada masa ke semasa. InsyaAllah, kalau umur panjang lagi bulan depan kita jumpa lagi, kalau tak ada apa aral yang melintang yang untuk menyambung kuliah-kuliah yang berikutnya. Jadi untuk malam ni, marilah kita sama-sama menutup kuliah kita dengan membaca tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ولزوجنا ولزوجتنا ولأولادنا ولإخواننا في الدين ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا وصلاتنا صلاة الخاشعين. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا. اللهم اجعل ديننا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وأعمالنا أعمال الصالحين ونياتنا نيات المخلصين وذنوبنا يا الله ذنوب المسلمين
بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله، ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم نور علينا قبورنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Sekian.